Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kemanisan bercinta semasa remaja menjadi kenangan yang indah, lagi-lagi untuk pasangan yang berjaya ke alam perkahwinan. Sementara cinta yang terputus di tengah jalan, lebih-lebih lagi akibat kemunculan pihak ketiga pula, akan dianggap sebagai kenangan yang pahit. Namun, bagaimana pula dengan kenangan perebutan cinta maut yang membawa ke alam barzah? Inilah tragedi yang berlaku di dalam kes ini. Kisah merebut cinta yang tidak disangka oleh mangsa yang bakal meragut nyawanya. Mangsa Nuraini Omar berusia 16 tahun ketika kejadian bersekolah di tingkatan 4 dan tinggal di Maran, Pahang, dan kerana cinta, dia telah meninggal dunia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada mangsa? Siapa yang telah meragut nyawanya dan bagaimana ianya terjadi? Ini kisahnya. Mangsa telah mengenali teman lelakinya tidak lama sebelum menjalinkan cinta yang dianggap sebagai cinta monyet. Namun tidak disangka pada masa yang sama, lelaki itu yang juga seorang remaja rupa-rupanya telah mempunyai seorang lagi teman wanita yang pada mulanya tidak diketahui oleh kedua-dua remaja perempuan berkenaan. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga apabila hubungan cinta segi itu dapat diketahui oleh mereka. Remaja lelaki tersebut yang menjadi suspek dalam kes ini, Muhammad Nazrul Shumaimi, berusia 15 tahun ketika kejadian dan telah berhenti sekolah. Suspek pada waktu itu bekerja sebagai penjaga pusat karaoke, menyangkakan cinta tiga seginya itu akan membuatkannya gembira. Namun sebaliknya yang berlaku. Sebelum hari kejadian, rahsia cinta tiga segi itu telah diketahui oleh kedua-dua teman wanita suspek setelah diberitahu oleh kawan-kawan yang mengenali mereka. Suspek yang pada mulanya tidak mengaku tentang perbuatannya itu dan beranggapan kedua-dua teman wanitanya itu akan melupakan tentang perkara tersebut. Namun dia silap apabila kedua-dua teman wanitanya berjumpa sesama sendiri dan mula bergaduh. Keadaan ketika itu kecoh apabila kawan-kawan mereka menyedari pergaduhan yang berlaku disebabkan oleh rahsia cintanya telah pecah. Lalu pada hari kejadian 2 September 2006 pukul 4.30 petang, ketiga-tiga mereka telah bersemuka. Mangsa dan seorang lagi remaja perempuan itu bertanya kepada suspek siapa yang dipilih olehnya untuk dijadikan teman wanita. Mereka berulang kali memaksanya memilih. Suspek yang berang rahsianya telah pecah telah menjawab yang dia mahukan kedua-duanya sambil mengeluarkan sebilah pisau yang dibawanya disorok di belakang badannya dan mula mengejar kedua-dua teman wanitanya itu. Kedua-duanya kemudian lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Malangnya mangsa telah terbunuh di dalam tragedi itu, manakala seorang lagi remaja perempuan terselamat apabila dia bersembunyi di dalam semak ketika suspek melakukan aksi kejamnya terhadap mangsa. Remaja perempuan itu dapat mendengar mangsa menjerit meminta tolong tanpa dapat berbuat apa-apa. Dia kemudian melarikan diri selepas suspek telah pergi dari situ. Selepas 20 minit, mangsa dijumpai mati oleh orang awam dalam takungan darah di kawasan semak berdekatan tempat kejadian. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak polis yang tiba tidak lama kemudian. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat dan proses pengecaman. Pihak polis tanpa membuang masa melakukan siasatan apabila identiti mangsa telah diketahui dan jenazahnya telah dikenal pasti oleh bapanya. Hasil maklumat dari orang awam, polis telah menahan suspek selaku teman lelaki mangsa. Muhammad Nazrul Shumaimi telah ditahan reman bagi membantu siasatan kes. Hasil siasatan polis, mereka mendapati suspek terlibat secara langsung dalam kes ini dan menyerahkan kes itu kepada pejabat pendakwa untuk meneruskan tindakan. Dan pada 24 Ogos 2007, suspek telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Temerloh atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Muhammad Nazrul Shumaimi dituduh membunuh Nuraini Omar yang ketika itu berusia 16 tahun di kawasan Jalan Pintas antara Simpang Jengke 5 ke Kuala Sentul, Sungai Jerit, Maran pada 2 September 2006 kira-kira jam 4.30 petang.
Pada 20 Ogos 2009, Mahkamah Tinggi Temerloh telah melepaskan dan membebaskan suspek daripada tuduhan membunuh mangsa selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya. Pesuruhjaya Kehakiman Akhtar Tahir semasa menyampaikan penghakimannya berkata tertuduh dilepaskan dan dibebaskan selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal mengemukakan keterangan langsung untuk mensabitkan tertuduh dengan tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Beliau berkata pihak pendakwaan telah gagal mengemukakan 3 faktor penting, iaitu gagal memanggil saksi penting iaitu ahli kimia memberikan keterangan semasa perbicaraan berlangsung. 2 lagi faktor, katanya pihak pendakwaan juga gagal memanggil bapa mangsa yang mengenal pasti mayat mangsa sebagai saksi dan mengemukakan pisau yang didakwa sebagai senjata pembunuhan kepada mahkamah semasa perbicaraan. Muhammad Nazrul yang memakai baju kemeja T putih dan berseluar trek hitam panjang dilihat mengalirkan air mata sebaik hakim membacakan keputusan itu, manakala anggota keluarganya yang turut berada dalam mahkamah turut menjerit kegembiraan. Sepanjang perbicaraan, pihak pendakwaan memanggil 9 saksi untuk memberikan keterangan. Muhammad Nazrul diwakili Peguam Ahmad Nizam Hamid dan Rozalan Abdul Rahman, manakala pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Najmi Daud. Pihak pendakwa yang tidak berpuas hati telah membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan di mana kegembiraan suspek berakhir serta-merta selepas mahkamah mendapati dia bersalah membunuh mangsa dan dijatuhi hukuman ditahan di penjara selama tempoh yang mendapat perkenan Sultan Pahang. Mengikut Seksyen 97(2)(b) Akta Kanak-Kanak 2001, seorang kanak-kanak yang didapati bersalah tidak boleh dikenakan hukuman mati dan akan dipenjarakan di satu tempat sehingga mendapat perkenan sultan atau raja. Dia kemudian merayu ke Mahkamah Persekutuan untuk mengenepikan sabitan bersalah dan hukuman yang telah dijatuhkan dengan memberikan alasan dia tidak berada di tempat kejadian di mana pembunuhan itu berlaku. Namun, pada 2 Julai 2015, suspek akan kekal di penjara selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhirnya terhadap sabitan membunuh teman wanitanya. Panel 5 anggota diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif menolak rayuan tertuduh berumur 24 tahun terhadap sabitan dan hukuman ditahan di penjara selama tempoh yang mendapat perkenan Sultan Pahang kerana membunuh mangsa yang berumur 16 tahun. 4 lagi hakim yang bersidang ialah Hakim Besar Malaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Richard Malanjum dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Suryadi Halim Omar dan Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Dalam keputusannya, Hakim Maraus berkata perayu dalam pembelaannya berkata dia tidak berada di tempat kejadian, tetapi saksi pendakwaan ke-6 iaitu teman wanitanya yang kedua telah melihat perayu telah mengejar si mati dan perayu juga adalah orang terakhir berada dengan si mati. Hakim Maraus berkata saksi pendakwaan itu juga melihat perayu mengeluarkan pisau pada masa kejadian. Peguam Rozalan Abdul Rahman mewakili perayu, manakala Timbalan Pendakwa Raya Lailawati Ali mewakili pihak pendakwaan. Amat tragis sekali kes ini kerana melibatkan remaja yang baru mengenali kemanisan bercinta telah diakhiri riwayatnya dengan kejadian kejam sebegini rupa. Takziah kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nuraini Omar. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.